sahaja, dan juga memorial ataupun nombor-nombor memorandum yang mempunyai kepentingan seperti pajakan, cagaran, itu sahaja. Bagi yang sudah tidak berkenaan, tidak perlu dipindahkan ke geran yang baru. Ini adalah merupakan prinsip tabir di dalam sistem torrents. Ini adalah undang-undang tanah sebelum Ordinan Tanah Negeri Sabah. Apabila North Borneo Chartered Company ini diisytiharkan pada 1 November 1881, maka pada bulan berikutnya 23 Disember 1881 telah kerajaan pada ketika itu telah membuat satu pengisytiharan atau proclamation, iaitu mengguna pakai Ordinan Tanah Labuan yang ketika itu adalah sudah menjadi salah satu tanah ataupun negeri di bawah jajahan kerajaan Britain ketika itu, iaitu nombor 2, Ordinan nombor 2 1863. Begitu juga selepas itu ada pengisytiharan dibuat pada tahun 1883, 1885, 1889, 1894, dan juga pengisytiharan nombor 4 Undang-Undang Tanah 1913. Tidak semua undang-undang tanah yang diperkenalkan ini sebelum 1930 memansuhkan undang-undang sebelum itu. Sebagai contoh, di bawah Land Proclamation 1885 yang diwartakan pada 1 Oktober 1885 hanya memansuhkan sebahagian saja daripada Labuan Land Ordinance yang ianya merujuk kepada tanah-tanah pajakan yang berkeluasan kurang daripada 100 ekar sahaja. Bukan semuanya dimansuhkan. Okey, sementara Ordinan Tanah Sabah telah dikuatkuasakan pada 13 Disember 1930 bagi menggantikan Proclamation 4 Undang-Undang Tanah Land Laws 1913. Dan ianya memang semestinya berasaskan kepada sistem torrents. Ordinan Tanah mengandungi 10 bahagian dan 184 section dan 38 jadual. Saya akan memberi sedikit penerangan tentang bahagian-bahagian dalam Ordinan Tanah. Dalam tempoh yang singkat ini saya tidak boleh menyatakan keseluruhan 184 section yang dinyatakan dalam 10 bahagian ini. Jadi saya mengambil merumuskan saja mana-mana section yang penting untuk maksud tujuan ceramah ini bagi ianya boleh maklumat-maklumat yang dikongsikan. Jadi section pertama, bahagian pertama adalah merujuk kepada permulaan ataupun preliminary. Dianya daripada section 1 sehingga section 47. Dalam bahagian 1 ini merangkumi definisi apakah itu tanah, apakah itu tanah kerajaan, klasifikasi tanah kerajaan, kuasa meluluskan pihak yang layak memohon tanah kerajaan, tuntutan hak tanah ikut adat anak negeri ataupun native customary right, lesen duduk sementara ataupun TOL, perundangan berkaitan mineral, iaitu pasir seperti pasir, batu karang, hak-hak tersurat dan tersirat berhubung sesuatu tanah, perundangan berkaitan dengan syarat guna tanah, perundangan berkaitan penggabungan, pecah bagi sempadan, bahagian hak milik tanah, kuasa tuan yang terutama negeri Sabah berhubung dengan berkaitan dengan tanah. Sementara bahagian 2 merujuk kepada tanah desa, iaitu daripada section 48 hingga section 54. Tanah-tanah desa ini merujuk kepada hak milik pajakan desa ataupun country lease.
Okey, dinyatakan di situ tempoh pajakan tidak melebihi 99 tahun. Jika sekiranya hak milik ini tidak dapat diukur, maka hak milik sementara, provisional lease, boleh dikeluarkan seperti mana QT di Semenanjung Malaysia. Terma sewa tanah tahunan hak milik pajakan adalah ditetapkan ataupun diluskan oleh pengaratan dan ukur. Hak milik pajakan dikenakan premium tanah sekatan ke atas hak milik CL. Ini bagi bahagian 2. Sementara bahagian 3 adalah merujuk kepada tanah bandar, iaitu di bawah Seksyen 55 hingga Seksyen 50 sehingga Seksyen 59. Ianya adalah di mana tanah-tanah yang geran tanah atau hak milik yang dikeluarkan dalam tanah bandar adalah panggil pajakan bandar ataupun town lease. Tempoh pajakan juga tidak melebihi 99 tahun. Ia juga menerangkan tentang kaedah pemberi milikan tanah bandar dan juga sekatan-sekatan ke atas hak milik TL ni. Bahagian 4 adalah berkenaan dengan tanah anak negeri ataupun native land. Ianya adalah di antara Seksyen 64 hingga Seksyen 86. Di mana tanah-tanah atau hak milik yang dikeluarkan bagi tanah-tanah anak negeri adalah dipanggil native title. Dia membincangkan tentang sekatan ke atas hak milik NT, perundangan berkaitan tanah diduduki secara temurun ataupun customary tenure oleh anak negeri, hak milik daftar data lapangan ataupun field register. Ini sama juga tadi jika geran pajak atau hak milik pajakan, jika sekiranya tidak dapat diukur, maka dikeluarkan provisional list. Sementara bagi geran tanah NT, jika sekiranya diukur dengan tidak menggunakan second class survey, maka geran hak milik yang dikeluarkan adalah field register. Dari segi nilai adalah sama, field register dengan NT. Ia juga menjelaskan tentang keperluan sewa tanah ke atas hak milik NT, hak milik komunal ataupun communal title, perundangan berkaitan dengan reserve anak negeri dan kaedah pengisytiharan penempatan anak negeri.